Hari ini kita baca mana saya? Kita terus kepada ayat tadabbur lah hari ni. Nak baca dulu ke sikit? Tadabbur teruslah. Ya. Hari tu Ali Imran dah baca Ali Imran kan? Nak baca? Boleh juga kita baca. Ayat tadabbur. Ayat tadabbur 180 dah kita. 180. Satu 8 17 180 lah. 180. Start saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat sekali lagi atau kita dapat kembali menyambung siri tadabbur kita pada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yang mana kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Dan kita bersyukur kepada Allah yang Maha Agung kerana Allah bagi peluang kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu yang mendekatkan kita kepada Al-Quranul Karim, yang sebenarnya kita sangat-sangat perlu. Sebagaimana kita perlu kepada makanan untuk menyihatkan tubuh badan kita, maka kita juga perlu kepada santapan rohani untuk kita mengekalkan kehidupan roh kita, biar dia ni senantiasa berada dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat-sangat syukur kita panjatkan kepada Allah kerana Allah bagi rezeki kepada kita untuk menyambung kuliah kita ni. Sama ada yang mengajar ataupun yang hadir mendengar, kita semua sebenarnya mengambil manfaat daripada majlis ilmu atau daripada Al-Quran itu sendiri. Kadang-kadang kita ni bila tak ada kuliah dia jadi macam kosong, tak tahu. Jadi bila ada tu, alhamdulillah, kenikmatan bagaimana kita makan dan minum untuk sihat tubuh badan, kita hadir dalam majlis ilmu, kita sihat rohani kita. Dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan kepada kita nikmat berada dalam majlis ilmu, sama ada nikmat mengajarnya atau nikmat belajarnya. Kedua-duanya adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, serta daripada datang belajar, diberi pula anugerah kefahaman tentang agama. Sehingga Nabi SAW bagi tahu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Taala nak bagi kepadanya kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama. Jadi inilah nikmat. Nikmat memahami agama seperti mana yang Allah Taala ajarkan dan sebagaimana yang Allah Taala kehendaki. Pagi semalam saya duduk sembang dengan imam lepas daripada solat subuh semalam, panjang. Duduk cerita, tanya khabar dan sebagainya. Sehinggalah sampai ke satu perbincangan berkaitan dengan bentuk-bentuk selawat yang disyariatkan dan tidak melampau
dalam memuji atau memuja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita sampai kepada perbincangan macam mana Nabi sendiri tidak suka dia diangkat berlebih-lebihan. Dan Nabi juga pesan supaya tidak puja dia seperti mana orang-orang Kristian memuja Nabi Isa. Dan asas kepada dakwah Nabi itu sendiri adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang sahabat tu dia kata, benda ni berlaku ni sebab Allah berkehendak dan Nabi berkehendak. Nabi tegur, Nabi kata, apakah kamu nak jadikan aku sekutu bagi Allah? Cukuplah kamu katakan benda ni berlaku dengan sebab kehendak Allah. Qul masya Allah. Katalah Allah berkehendak. Nabi bukan tandingan yang bagi Allah. Bahkan Nabi datang tujuan dia mengajak kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu macam mana kita nak memahami isi dakwah Nabi agar kita tidak tergelincir daripada petunjuk hidayah yang sebenar? Tidak lain dan tidak bukan kita kena duduk dalam majlis ilmu dan kita belajar apa yang Nabi wariskan kepada kita. Nabi wariskan kepada kita Al-Quran. Nabi wariskan kepada kita hadis. Jadi inilah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi bila kita memahami perkara tersebut, ia adalah kenikmatan yang sangat besar. Memahami agama seperti mana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Dalam bab kefahaman tu mungkin orang faham banyak, ada orang faham sikit. Tapi yang utama ialah memahami apa yang Nabi bagi tahu. Jangan pula tersalah langkah faham tidak seperti mana yang Nabi bagi tahu. Macam orang yang terlibat dengan ilmu-ilmu kebatinan, makrifat lah, hakikat lah, menyatu dengan Tuhan lah. Sehingga akhirnya dia seolah-olah kata Tuhan tu ada dalam diri dia sendiri. Ini semua kebatilan yang berlaku. Dan kita kalau boleh nak elakkan diri semampu yang kita mampu untuk tidak terjebak dengan perkara-perkara tersebut. Macam mana orang yang niat dia baik tiba-tiba berjumpa dengan ayah pen. Jadi anak murid ayah pen. Niat baik. Tapi asasnya mana? Kerana mereka tidak meletakkan asas kefahaman agama ni mesti bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang betul-betul dia nak belajar ilmu kefahaman agama yang benar, mestilah dia sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umat, dan itu tidak berlaku melainkan seorang itu kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi alhamdulillah, sekali lagi kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita hadir dalam majlis ilmu. Allah merezekikan kita dekat dengan Al-Quran. Allah merezekikan kepada kita kefahaman dalam agama, dan mudah-mudahan nikmat hidayah ini Allah istiqamahkan kita di dalamnya sehinggalah akhir hayat kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama dan ketaatan padamu. Baik. Hari ini ayat tadabbur kita nak kembali kepada ayat tadabbur, iaitulah kita boleh buka surah Al-Baqarah, surah yang kedua, dalam muka surat 27, ikut mushaf kita muka surat 27 pada ayat yang ke-180, surah Al-Baqarah ayat 180. Okey. Hari ini kita baca ayat ni pendek sahaja, tapi sama-sama kita bacalah sikit 3-4 ayat ni supaya dapat juga dipanggil keberkatan dalam majlis kita dengan membaca Al-Quran. Kita mula dari ayat 180 lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه Inna Allah sami'un alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita anugerah dapat baca satu ayat, dua ayat dari Al-Quran pun nikmat dah di pagi-pagi ni. Pakai mic. Suara tak slow, kalau tak pakai mic tak dengar mana. Tu tekan switch dia. Belah kanan. Tu. Cubaan. Halo. Nampak dah? Biasa. Nyala dah? Okey, dengar dah. Dia baru. Baik, baru clear. Tadi berapa dengar? Allah. Suara pula pagi-pagi ni baru nak keluar. Baik, jadi alhamdulillah, syukur pada Allah bila kita ni diberikan anugerah nikmat. Pagi-pagi dapat baca sepotong dua ayat daripada Al-Quran pun nikmat besar. Mudah-mudahan kebaikan yang sedikit Allah Ta'ala gandakan menjadi kebaikan yang berlipat kali ganda. Ayat yang kita bacakan sekejap tadi berkaitan dengan cerita. Tajuk utama dia ialah perintah untuk meninggalkan wasiat. Tajuk kita hari ni berkaitan dengan ayat ni ialah perintah meninggalkan wasiat. Kita baca dulu makna kepada ayat yang kita baca ni, 180 surah Al-Baqarah. Kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang bermaksud kamu diwajibkan, kutiba alaikum, apabila seseorang dari kamu hampir mati. Idza hadara ahadakumul maut, apabila seorang daripada kamu hampir mati.
in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal akrabin, jika ia ada meninggalkan harta, sekiranya dia ada harta. Jadi keutamaan wasiat ni bagi orang yang ada harta. In taraka khairan al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, untuk membuat wasiat bagi ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin, sebagai hak kewajipan atas orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini, pertama sekali menunjukkan adanya kewajipan untuk menulis atau meninggalkan wasiat. Kepada siapa? Kalau ikut ayat ni, kepada ibu bapa dan kaum kerabat. Bila kita baca tafsir, rupa-rupanya ayat ni adalah ayat yang turun sebelum daripada ayat-ayat pusaka. Sebelum dulu belum Allah Ta'ala turunkan ayat pusaka, ayat ni dulu turun. Mana Allah perintahkan kepada manusia masa tu, kepada umat Islam masa tu, semua orang yang ada harta, bila dia nak meninggal ataupun dia rasa dekat nak meninggal, wajib bagi dia tulis wasiat. Untuk mak ayah dia tulis sekian-sekian, untuk kaum keluarga dia tulis sekian-sekian. Masa dulu. Kemudian setelah daripada tu, Allah Ta'ala turun pula ayat pusaka. So, bila turun ayat pusaka ni, siapa dia tulis ke tak tulis, bahagian ahli keluarga terdekat ni dah confirm dah ada. Maka ayat ini yang kita baca hari ni dipanggil ayat ini mansukh, dinasahkan oleh ayat pusaka, kecuali bagi waris-waris yang tidak disebut nama dia dalam pembahagian pusaka. Jadi maknanya hukum wasiat ada ke tak ada? Ada, masih ada. Cuma tidak lagi berlaku kepada ahli penerima pusaka. Sebab yang penerima pusaka ni, nama dia ahli waris ni, sudah ditetapkan bahagiannya oleh Allah melalui ayat-ayat faraid. Ayah boleh berapa, mak boleh berapa, isteri boleh berapa, suami boleh berapa, anak-anak boleh berapa, adik-beradik boleh berapa. Dah tetap dah daripada ayat-ayat faraid. Melainkan kalau contoh dia ada anak angkat yang tak menerima pusaka dalam pembahagian asal, ataupun dia ada anak saudara yang baik sangat kepada dia, yang kalau dia meninggal, anak saudara tu tak akan dapat apa-apa daripada faraid. Lalu dia tinggalkan wasiat, aku nak bagi harta aku kepada fulan bin fulan. Wasiat ni berlaku, masih lagi valid, tapi bukan kepada ahli penerima faraid. Bagi yang yang disebut namanya, maka dia kena patuh kepada pembahagian Allah Ta'ala. So, sekarang ni ayat ni, kalau kita kata turun mula-mula ayat suruh tulis wasiat kepada semua ahli keluarga, sehingga dah turun ayat yang seterusnya atau yang kedua yang mengatakan bahagian-bahagian tertentu pada waris terdekat ni Allah Ta'ala dah gazetkan. Berdasarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah, dari Amru bin Kharijah radhiyallahu anhu,
Dia kata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah yang mana baginda bersabda, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqah fala wasiyyata liwarith. Sesungguhnya Allah dah bagi pada setiap yang berhak akan haknya, maka tiada lagi wasiat kepada waris penerima pusaka. Sebab hal ni Allah Ta'ala dah bagi dah, tetap dah. Dan ini satu ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan dengan ilmu dan keadilan yang ada pada Allah. Sebab tu nama faraid ni kefarduan, ilmu yang Allah Ta'ala fardukan, wajib. Sebenarnya bukan pilihan. Hari ni kalau kita kata seorang tu dia pergi jabat tanah lepas meninggal kematian, nah, berlaku kematian dia pergi, orang tertanya, ni kita nak bagi ikut faraid ke kita nak bagi sama rata? Sebenarnya soalan tu tak kena dah. Tak? Soalan tu tak kena dah. Ilmu faraid ni pembahagian yang Allah gazet. Kalau dia nak bagi juga ke adik dia kerana hati dia baik, dia mesti bagi dulu ikut faraid. Dah dapat bahagian dah masing-masing ikut faraid, dia pun tengok adik dia, Allah, adik aku ni susah. Setelah dia dapat harta melalui faraid, dia kata, hak ni abang nak bagi ke adik sebab adik lebih susah. Tak apalah. Sebab dia dah bagi ikut faraid pada tahap yang pertama, dah dapat hak masing-masing. Bila dah dapat hak masing-masing, nak bagi ke siapa-siapa tu pulanglah. Tapi jangan sampai seorang itu lari daripada pembahagian faraid, daripada asal lagi. Dia kata, saya tak nak bagi ikut faraid, saya nak bagi ikut sama rata. Jadi seolah-olah dia lebih adil dari Allah. Tak kena. Jadi bila dalam bab ini, kewajipan ataupun hak paling berat dalam ni bertentangan dengan hadis ni, Nabi kata, Nabi SAW sebut, Allah dah bagi dah hak masing-masing, maka tiada lagi wasiat kepada waris penerima pusaka. Maknanya contohlah, dia ada harta banyak, dia sayang kepada anak dia hak sulung. Anak dia ada 5 orang bagi contoh, tapi hak dia sayangnya hak sulung. Mungkin sebab hak sulung ni pandai ambil hati dia, ataupun hak sulung ni selama dia hidup beli macam-macam kat dia, dia pun jadi rasa sayang kepada hak nombor 1 ataupun salah seorang daripadanya. Lalu dia kata, harta aku ni aku nak bagi hak sulung ni lebih sikit. Jawapan dia, tak boleh. Pasal apa? Hak dia tu, anak dia tu telah termasuk dari bahagian yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi dia kena bagi ikut bahagian yang Allah Ta'ala. Wasiat ni hanya boleh berlaku bila orang tu tak ada dalam nama. Penerima pusaka tu tak ada, faraid tak kena kat dia. Barulah dia pada masa tu dia mewasiatkan bahawa aku nak wasiat harta aku ni sikit kena bagi juga kepada contohnya anak angkat dia ni. Anak angkat tidak termasuk dalam penerima pusaka kan. Jadi dia kata, anak bagi kat dia sikit, biar boleh juga sikit, walaupun dia bukan anak kandung, tapi kerana dia dah hidup jaga aku dan sebagainya, nak bagi, boleh. Wasiat ni hanya boleh kepada orang yang tidak menerima pusaka. Adapun yang menerima pusaka, Nabi SAW kata, la wasiyyata liwaris, tidak ada wasiat kepada waris. Sebab Allah dah bagi dah. Jadi ini ilmu kefarduan yang ada. Sebab tu dalam ketakwaan kita kepada Allah, kita mesti kembali kepada pembahagian yang Allah Ta'ala bagi. Sehingga Imam Ahmad ataupun Al-Imam Syafi'i, dia kata, kalau pun orang nak bagi masa hidup,
Contohnya, ramai orang ni kan masa hidup dia bagi siap-siap dah. Dia kata, kalau aku mati tak bagi siap-siap, anak-anak bergaduh. Jadi masa dia hidup dia bagi siap-siap. Masa dia dah bagi siap-siap tu, macam mana pembahagian dia waktu dia bagi? Ingat Al-Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad, saya lupa salah satu, tapi ni adalah pandangan ulama mazhab juga. Kalau dia nak bagi masa hidup pun, dia mesti meraihkan pembahagian yang Allah Ta'ala tetapkan. Kerana pembahagian Allah ni bukan sekadar saja-saja nak bagi. Allah tetapkan pembahagian itu dengan ilmu Allah yang maha luas, dengan sifat Allah yang maha adil, dengan kasih sayang Allah yang sangat-sangat tinggi kepada hamba-hambanya. Jadi kerana hikmah kebijaksanaan itu ada pada Allah, dan dialah maha adil. Dengan keadilan Allah lah Allah kata, kalau suami meninggal, isteri ada anak, isteri dapat 1/8. Dengan keadilan Allah lah Allah Ta'ala kata, kalau tak ada anak, dia dapat 1/4. Dengan keadilan Allah lah kalau isteri meninggal, dia tak ada anak, suami dapat separuh. Kalau dia ada anak, suami dapat 1/4. Dengan keadilan Allah lah Allah Ta'ala tetapkan bagi lelaki ada 2 bahagian perempuan. Kerana Allah maha adil. Tapi orang kadang-kadang dalam bab tu dia rasa dia lebih adil dari Allah. Yang ni kadang-kadang tapi kalau hibah ada keperluan, masa kita kata waktu dia tengok anak dia ni susah sungguh, anak lain pun senang, dia pun dengan sebab ihsan dia kepada anak ni, dia nak tolong, dia nak bagi, itu terpulang lah. Cuma jangan sebab hawa nafsu ataupun jangan sebab tanpa alasan yang munasabah. Sebab tu kadang-kadang bab-bab macam ni, tunduk kepada wahyu Allah itu lebih utama. Tunduk kepada wahyu dari Allah itu lebih utama. Kalau ada indikator lain keperluan, anak ni dia kaya dah, banyak harta, seorang ni fakir miskin, aku nak bagi kat dia lah hadiah. Itu bukan kerana hawa nafsu, sebab memang ada hajat dan keperluan dia. Masa dia hidup, dia duk bantu je anak ni, nak bagi hak ni bagi banyak harta dah, dia nak bagi sebagai bantu, ataupun hak ni duduk dengan dia, duk makan minum dengan dia dan sebagainya, jaga dia. Masa hidup dia berbadalah belanja sikit-sikit. Itu dibenarkan, bukan kerana hawa nafsu, tapi kerana kalau tiba-tiba dia sayang kau ni lebih, waktu dia pun tak sayang, hak ni macam-macam lah. Sebab tu dalam bab ni Allah Ta'ala tetapkan terus, kerana Allah Ta'ala maha tahu bahawa kasih sayang manusia ni kalau dijadikan asas pembahagian, banyak orang yang tidak akan berlaku adil. Jadi Allah Ta'ala tetapkan siap-siap. Kalau kita dah bagi ikut apa yang Allah Ta'ala tetapkan, urusan tu kita serahkan kepada Allah. Allah maha tahu dan Allah maha adil. Jadi bab wasiat ni hanya berlaku kepada siapa? Kepada orang yang tidak menerima pusaka. Baik, kita pergi lagi. Maka Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana dia meriwayatkan dari Muhammad ibnu Sirin, dia menyatakan ayat yang kita baca tadi 180 ni, sebagaimana kata Abdullah ibnu Abbas kata ayat ini mansukh, iaitu hukum wasiat kepada waris ternasakh dengan ayat-ayat faraid. Ayat-ayat faraid. Mana ayat yang menasahkan dia? Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Ayat dari surah An-Nisa, ayat yang ke-7. Mana ayat yang menasahkan dia? Ayat surah An-Nisa ayat ke-7, di mana Allah Ta'ala kata
Bagi lelaki ada bahagian dah, bagi perempuan ada bahagian dah. Daripada kalangan ibu bapa, kaum kerabat, dah ada semua dah bahagian daripada tinggalan harta, sama ada ibu bapa ataupun kaum keluarga yang meninggal. Lalu Allah Ta'ala kata nasiban mafruḍa, bahagian-bahagian yang telah ditetapkan dan diwajibkan. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Bila turun ayat ni, maka terbatallah perintah wasiat kepada ahli keluarga terdekat. Yang tinggal bagaimana yang kita sebut tadi. Baik. Bila kita dah faham bab tu satu, mari pula banyak mana banyak mana yang boleh diberikan daripada wasiat ni. So Allah Ta'ala dah gazet ada bahagian yang wajib. Tiba-tiba ada pula perintah wasiat. So wasiat dengan faraid ni dua benda yang berbeza, tapi harta ni tetap sama. So nak jaga dua-dua hukum, faraid pun kena, wasiat pun kena, maka ada bahagian-bahagian yang Allah Ta'ala tetapkan, Nabi tetapkan berdasarkan wahyu, berapa banyak yang kita boleh wasiat, sehingga hukum faraid ni tetap juga berlaku. Kalau kata wasiat, aku wasiatkan semua sekali, tak tinggal apa pun untuk faraid, tak boleh kan? Jadi berapa banyak kadar yang boleh diwasiatkan. Baik, dalam satu hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, seorang sahabat Nabi nama dia Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad ni dia sakit. Bila dia sakit, maka Nabi pun pergi ziarah dia. Bila Nabi pergi ziarah dia, dalam sakit tu dia tanya Nabi. Dia kata, inna li malan wala yarithuni illa ibnatul li afa usi bi thuluthai mali. Dia kata, Rasulullah, aku ni ada harta. Kalau aku mati, yang terima harta aku ni hanyalah seorang anak perempuan. Aku ada seorang je anak perempuan, harta aku banyak. Boleh tak aku wasiatkan harta aku ni? Masa banyak kan, nak bagi ke anak perempuan dia rasa banyak sangat. Dia pun nak wasiat. Boleh tak aku wasiatkan, nak bagi kepada orang lain 2/3 daripada harta aku. Jadi dia nak tinggal 1/3 je untuk anak dia, 2/3 dia nak wasiat. Nabi SAW kata, la, tak boleh. Dia pun tanya lagi, kalau begitu separuh wasiat, separuh tinggal anak perempuan. Nabi kata, la, separuh pun tak boleh. Kemudian dia kata apa lagi? Kalau 1/3 daripada harta aku nak wasiat, 2/3 faraid. Nabi SAW kata, al-thuluth, kalau 1/3 boleh, wa thuluthu kathir. Nabi kata, dan 1/3 tu pun dah banyak dah. 1/3 tu pun kira dah banyak. Kemudian Nabi pesan pada sahabat tu, antadhara warathataka aghniya'a khairun min antada'ahum 'alatan yatakaffafunan nas. Kamu meninggalkan waris kamu dalam keadaan berharta, kaya, adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, sehingga terpaksa meminta-minta kepada manusia. Jadi dalam bab ni
Nabi kata tak boleh wasiat habis semua sekali, dan tak boleh wasiatkan lebih daripada 1/3. Supaya apa? Supaya harta tu sampai kepada ahli waris, dan supaya ahli waris tu tidak jadi orang miskin setelah daripada matinya ketua keluarga. Kalau ayah dia meninggal, tiba-tiba semua harta dapat kepada wasiat, apa yang tinggal untuk ahli keluarga tak ada. Bila tak ada, apa jadi? Fakir, terpaksa minta pula dengan orang. Maka Allah Ta'ala tak benarkan perkara tersebut. Inilah antara hikmahnya kenapa Allah Ta'ala atau syariat kita hanya bagi ruang wasiat ni 1/3 daripada harta. Jadi berdasarkan hadis ni, kita faham yang dibenarkan wasiat hanya qadar 1/3 daripada harta. 2/3 mesti reserve untuk faraid. Itu qadar paling maksimum untuk wasiat dan qadar paling minimum untuk faraid. Faraid qadar paling minimum 2/3. Wasiat paling banyak 1/3. Tapi kalau dia tak tinggal wasiat, maka 100% pergi ke faraid. Kalau tak ada wasiat lah, 100% pergi kepada faraid. Bagi habis semua dapat. Kalau setelah daripada tu ada lebih, lepas bagi faraid, ada lebih harta, bagi ada lebih, dia panggil ada asabah, orang yang menerima lebih tu ahli asabah. Dan kalau tak ada ahli asabah tu, dia pergi kepada baitul mal, hak-hak milik umat Islam. Benda ni dah ada kaedah pembahagian ni dalam syariat. Yang penting kita ni tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Ibnu Abbas, ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata kalaulah manusia wasiat ni sampai 1/4 pun okey dah pada dia. 1/4. Sebab apa? Sebab Nabi bila sebut 1/3 tu pun Nabi kata tu pun banyak, Nabi kata. Sehingga Ibnu Abbas kata kalaulah manusia kalau nak cantik lagi 1/4. Kerana biarlah 3/4 tu pergi kepada wasiat faraid. Tujuannya kita ni dah bukan bab harta nombor satu bukan bab harta. Nombor satu ialah kita nak mentaati perintah Allah. Biar hak wasiat pun kita ada, biar hak faraid pun kita ada. Dan kita nak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dia kata, aku ni harta tak banyak, tak payah faraid lah. Soal ni bukan harta banyak ke tak banyak. Soalnya ialah kita nak amal ke tak hukum yang Allah Ta'ala tetapkan. Tengok-tengok dalam bank ada 1,000. Contohlah, meninggal kawan tu ada 1,000 je dalam bank. Anak dia ada 5 orang. Bersalah nak bagi. Contohlah dia kata. Bukan masalah jumlah kita nak bagi tu. Masalah yang lebih utama ialah hukum Allah yang ditetapkan tu kita nak patuh ataupun tidak. Nampak tak? Hukum tu nombor satu sekali. Nombor paling tinggi sekali hukum Allah tu. Kita nak amal ke tidak dengan hukum Allah, kita nak tunduk ke tidak hukum Allah. Boleh jadi mungkin harta tu tak banyak pada kita, hak tinggalkan. Tapi bila dapat melalui faraid, keberkatan dia tu lebih. Kepada si mati pula dapat juga kebaikan. Asal dia dapat melalui, dia bagi secara hak, dia tak bagi secara batil. Jadi bukan isu utamanya bukan jumlah harta tu. Isu utamanya ialah mentaati perintah Allah. Dan benda ni macam-macam hikmah. Macam-macam hikmah yang Allah Ta'ala sembunyikan. Boleh jadi kita tahu, boleh jadi kita tak tahu. Tapi dalam masa yang sama, lalu orang tu kita ambil
faedah daripadanya kalau seorang tu banyak juga harta. Kalau dia tak nak tinggal banyak, sedekahlah. Masa dia hidup ni, dia boleh sedekah kepada macam-macam orang. Jauh lagi daripada dua perkara ni. Wasiat dengan ni, yang kita panggil sebagai satu hibah, satu lagi sedekah biasa. Sedekah ni, aku nak bagi ke stafiz tu, aku nak bagi ke anak yatim, aku nak bagi kepada orang fakir ni, aku nak. Hal ni untuk tuan dia tu terpulang. Jadi sebab apa? Sebab harta ni dia boleh pergi, kalau dia nak infak, dia infak sejauh-jauh yang dia mungkin, dia mampu. Dia tinggalkan sikit untuk ahli keluarga dia, lain untuk wakaf. Boleh. Jadi bab pembahagian harta ni banyak dalam agama kita. Yang penting yang penting kita taat kepada Allah dalam ketetapan yang Allah Ta'ala bagi. Baik. Tiba-tiba Allah Ta'ala pesan dalam ayat yang seterusnya. Apa ayat seterusnya? Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Maksud apa? Orang ni wasiat, orang yang mendengar wasiat ni, dia pergi ubah wasiat tu. Ataupun mak dia wasiat nak bagi kepada fulan bin fulan. Dia kata, mak dulu ada wasiat, mak wasiat kepada aku. Contoh. Boleh faham? Dia ubah wasiat tu. Wasiat tu dia ubah. Apa hukum dia? Maka dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, siapa yang mengubah wasiat, setelah daripada dia dengar wasiat tersebut, maka dosanya, tamu dosa. Dosanya pergi ke siapa? Dosanya pada orang yang mengubah wasiat. Si mati tak ada apa-apa. Kalau si mati ni wasiat, contohnya, aku wasiatkan 1/3 harta aku ni aku nak bagi kepada tahfiz. Tahfiz kan tak, bukan penerima pusaka kan. Aku nak bagi kepada anak yatim. Tiba-tiba orang yang dengar wasiat tu, dia kata, tak, mak tak ada pun sebut macam tu, padahal dia tahu. Contoh, dia ubah ataupun nak bagi kepada orang, dia ubah wasiat. Kawan ni dah bagi dah, dia pun meninggal. Maka pertama, dosa bagi orang yang mengubah wasiat. Yang kedua, pahala bagi orang yang mewasiatkan itu insya-Allah berlaku. Dia wasiat, lepas dah hak dia. Macam seolah-olah ginilah, kita bagi sedekah. Kita bagi sedekah untuk orang tu buat benda baik. Dia pun dapat duit sedekah tu tanpa pengetahuan kita. Dia buat benda di luar daripada hak kita niatkan. Dia pergi beli rokok lah, contohlah. Lalu kita sedekah ni, insya-Allah mudah-mudahan pahala tu dapat dah. Dia yang salah guna tu, dia tanggung lah. Wasiat pun lagu tu. Orang ni wasiat, dia nak bagi tahfiz, dia pun meninggal dalam keadaan dia mewasiatkan. Insya-Allah dia dapat pahala kerana dia telah mewasiatkan. Cuma hak tak sampai tu, dosa tu pergi siapa? Orang yang mengubah wasiat. Orang yang mengubah wasiat, dia akan mendapat dosa sekiranya dia tidak menunaikan wasiatnya. Berdasarkan ayat 181 tadi. Baik. Kemudian yang seterusnya, ubah ni boleh jadi satu ubah membatalkan atau ubah bilangannya. Nak bagi 1/3, dia kata sebenarnya dia wasiat 1/8 je. Dia kurangkan bahagian, pun salah juga. Ayat yang seterusnya Allah Ta'ala sebut, faman khafa min musin janafan aw ithman
sesiapa yang mengetahui orang yang mewasiatkan itu tidak adil atau melakukan dosa dalam wasiatnya. Tiba-tiba bila dia dengar wasiat tu, dia rasa ada something yang tak kena. Seperti contoh wasiat kepada waris, macam sebut tadi. Sepatutnya wasiat tak berlaku pada waris, tapi oleh kerana orang ni dia tak tahu, dia kata aku hak ni aku wasiat nak bagi kepada anak aku hak ni. Apa hukum wasiat tersebut? Sepatutnya tak boleh lah. Boleh faham? Ataupun dia tengok pada wasiat dia tidak berlaku adil, ada benda-benda tak kena. Seperti dia bagi kepada hanya orang yang bi anzada yashmal anwa'ul khata' kullaha bi anzada warithan biwasitah aw wasilah aw awsal libni ibnatihi liyaziduha. Dia bagi kepada cucu, contohnya anak ada, aku wasiat kepada cucu. Sebab nak suruh nampak, kalau bagi ke anak tak boleh, bagi ke cucu boleh. Jadi dia pun wasiat kepada cucu. Tujuannya supaya bahagian anak A ni, dia ada anak A, B, C contohnya. Anak A ni dia sayang, dia wasiat kepada cucu supaya A ni dapat banyak, B dan ala kulli lebih kurang kata wasiat dia ni ada kesalahan dan kezaliman padanya. Wasiat dia tak betul. Maka Allah Ta'ala kata, fa aslaha bainahum fala ithma alaih. Lalu dia ubah atau betulkan wasiat itu kembali, maka perkara itu tidak menjadi dosa. Boleh faham? Tadi Allah Ta'ala kata siapa ubah wasiat berdosa. Satu lagi Allah Ta'ala kata kalau dia ubah tu kerana wasiat tu tak betul, maka dalam keadaan itu mengubah wasiat tidak berdosa. Kerana dia ubah wasiat itu untuk kembali kepada hukum yang asal. Dia wasiat ni kepada anak dia, lepas tu kita kata wasiat kepada waris ni tak terpakai sebab Nabi tak bagi. Maka kita tak amalkan wasiat dia sebab kita pergi kepada amal faraid. Dalam keadaan itu tak berdosa. Sebab apa tak berdosa? Sebab dia tukar ataupun tinggalkan wasiat tu kepada hukum yang Allah Ta'ala tetapkan. Boleh faham tak? Jadi kalau dia ubah kerana ada kezaliman dan seumpama dengannya, di saat itu tidak lagi berdosa kerana dia nak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Di hujung ayat ni Allah Ta'ala meletakkan sifat keampunan, sifat keampunan dan juga sifat kasih sayang bagi ayat-ayat dan hukum-hukum pusaka ini. Bagi hukum-hukum pusaka. Dan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Musannaf Abdul Razzaq, ada satu larangan ataupun ada satu ancaman bagi orang yang meninggalkan pusaka atau meninggalkan wasiat secara zalim ataupun jahat. Jadi kalau dia tu nak wasiat, biarlah wasiat tu wasiat yang baik. Jangan tinggalkan wasiat ni yang menzalimi antara atau menzalimi pewaris-waris dia. Kalau dia tak nak bagi harta ni kepada waris dia, dia pun wasiatkan semua. Tak boleh.
ataupun dia sayang kepada seorang, dia wasiat kepada seseorang yang dah menjadi ahad. Maka siapa yang berlaku zalim, tidak adil, ataupun berlaku jahat dalam soal ini, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Tetapi seandainya dia menginsafi perkara tersebut, lalu Allah taala kata di hujung ayat ni, dia bertaubat kepada Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan dalam sifat ni juga menunjukkan hukum yang ada ni Allah Ta'ala tetapkan dengan kasih sayang yang ada pada Allah. Kenapa Allah Ta'ala tetapkan wasiat ni 1/3 sahaja? Kerana Allah sayang kepada ahli keluarga dia. Kenapa Allah Ta'ala benarkan 1/3? Kerana Allah juga sayangkan kepada orang-orang yang tidak menerima pusaka. Kenapa Allah Ta'ala tetapkan macam ni semua hukum ni? Kerana sayangnya Allah kepada hamba-Nya yang nak meninggal ni, agar ahli keluarga dia tidaklah terzalimi dan ahli keluarga dia tidaklah teraniaya setelah kematian dia. Semua ni berlaku. Hukum ni kita kena letak satu panggil trust, yakin. Bila Allah tetapkan sesuatu, dia dengan ilmu Allah yang maha luas, dengan kasih sayang Allah yang maha melimpah-limpah. Jadi semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Baik, 3 ayat tu jelas kepada kita dalam bab hukum wasiat. InsyaAllah sampai surah An-Nisa kita akan bincang lagi hukum faraid pula. Tapi lambat lagi lah surah An-Nisa ni. InsyaAllah panjang umur, ada masa, ada kesempatan, kita akan sambung pula pada ayat yang seterusnya. Besok ada insyaAllah kelas kita. Besok ada. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.